Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai program yang dianjurkan oleh Kelab Alam Sekitar Kolej kami. Anda bersama saya, Farah Syuhada binti Muhammad Zamri sebagai moderator pertama anda. Baiklah, objektif utama kempen alam sekitar ini dianjurkan adalah untuk memberikan kesedaran dalam kalangan masyarakat betapa pentingnya alam sekitar dalam kehidupan kita. Hari ini, kami akan berkongsi ilmu tentang dua kempen iaitu kempen 3R dan kempen Cintai Sungai Kita dengan 4 penceramah jemputan yang berbeza dari kalangan pelajar Diploma Syariah Islamiah Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan program pertama iaitu kempen 3R yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Zikri bin Muhammad Hairul dan saudara Muhammad Izzuddin bin Jalal. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator yang sigap bekerja pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan menerangkan serba sedikit tentang kempen amalan 3R. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya, Muhammad Izzuddin bin Jalal, nombor kametrik KSD 2006-01021 bersama sahabat saya Muhammad Zikri bin Muhammad Hairul, KSD 260-10-27. So, dengan permulaan kita punya pencerahan daripada hari ini, saya akan serahkan kepada Izzuddin bin Jalal dahulu untuk menerangkan apakah itu kempen 3R. Pengenalan amalan 3R. Dengan mengamalkan 3R iaitu pengurangan, guna semula dan kita semula, kita dapat mengelakkan daripada membazir sumber-sumber di dunia. Kehilangan sumber-sumber pada akhirnya dipanggil sumber-sumber terbatas. Sebagai contoh, jumlah minyak adalah terhad di mana daripadanya kita boleh buat plastik dan biji aluminium bagi membuat tin minuman. Dengan mengamalkan 3R, kita dapat menjimat sumber-sumber terbatas pada masa hadapan. Definisi amalan 3R, menurut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta Akta 672, kita semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Kita semula berlaku apabila bahan-bahan diproses dan menghasilkan produk yang sama. Kita semula mengubah bahan-bahan yang sepatutnya menjadi sisa kepada sumber-sumber yang bernilai. Sebagai tambahan, ia menjadi sumber kepada alam sekitar, kewangan dan faedah sosial. Bahan-bahan seperti kaca, besi, plastik dan kertas dan dikumpul, diasingkan dan dihantar ke pusat pemprosesan untuk ditukarkan kepada produk atau bahan baharu. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan terhadap alam sekitar. Penghasilan air laut rusap, leadhead dan pelepasan gas metana yang dihasilkan daripada sisa pepejal yang terurai di tapak pelupusan. Kita semula dapat membantu mengurangkan pencemaran yang disebabkan oleh sisa pepejal. Pemanasan global dan pemusnahan habitat adalah kesan daripada pemusnahan hutan. Kita semula dapat mengurangkan keperluan terhadap bahan mentah. Oleh itu, sumber asli seperti kayu balak dapat disimpan dan dikekalkan. Tenaga yang besar digunakan apabila membuat produk daripada bahan mentah. Kita semula hanya memerlukan sedikit tenaga di mana secara tidak langsung dapat membantu dalam mengekalkan pemeliharaan dan pemeliharaan. Sekian, terima kasih daripada saya. Kepentingan terhadap manusia. Yang pertama ialah meningkatkan jangka hayat tapak pelupusan. Yang kedua ialah mengurangkan belanjawan keuangan. Dan yang ketiga adalah memelihara sumber alam semula jadi untuk generasi akan datang. Kebaikan kita semula. Yang pertama ialah dapat menangani masalah kekurangan tempat pelupusan sampah. Yang kedua ialah mengurangkan kesan rumah hijau. Yang ketiga mengurangkan penggunaan bahan mentah. Dan yang keempat ialah menambah pendapatan rakyat. Mari kita sama kenal apakah warna setiap warna ni. Kita kenal jenis-jenis dia. Okey. Mengenal pasti masuk warna sampah. Yang warna biru ni adalah untuk kertas. Semua kertas berwarna dan tidak berwarna seperti akhbar, majalah, buku dan kertas katalog, risalah, kalender, kad sampul surat dan kad clipboard. Dia termasuk kertas tisu, kertas karbon, kertas minyak atau aluminium, kertas berlapis plastik dan kertas kotor.
Berwarna coklat ni hanyalah untuk kaca. Semua kaca berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman ringan, balang makanan, botol vitamin dan botol kosmetik. Tidak termasuk kristal, cermin tingkap, skrin kenderaan, porselin, seramik, logam, peralatan makmal dan balang atau botol bahan toksit. Tong sampah berwarna jingga ialah untuk tin aluminium, tin keloli dan plastik. Semua jenis aluminium dan tin keloli seperti tin minuman ringan dan bekas makanan. Plastik. Semua plastik berwarna dan tidak berwarna seperti beg plastik membeli belah, botol minuman, botol air mineral, bekas makanan, botol cecair, pencuci dan botol vitamin. Tidak termasuk bekas cat, bekas bahan toksit, peralatan makmal dan bekas styrofoam. Seterusnya kita akan mengetahui apakah itu 3R. 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Reduce bermaksud mengurangkan penjanaan sisa sebelum, semasa dan selepas menggunakan sesuatu produk. Antara dia ialah membawa bekas atau beg sendiri semasa membeli belah makanan. Reuse, penggunaan semula adalah menggunakan sesuatu produk secara berulang kali. Antaranya melalui guna beg plastik, simpan beg plastik setelah pulang dari membeli belah. Guna semula untuk mengisi barangan di kemudian hari. Recycle, kita semula adalah memproses sisa bagi tujuan menghasilkan bahan mentah untuk pembuatan produk baru sama ada melibatkan proses fizikal ataupun kimia. Antaranya seperti berikut. Penghasilan kertas dan kotak daripada kertas kita semula. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Zikri dan Saudara Izzuddin untuk perkongsian ilmu sebentar tadi. Diharapkan dapat memberikan pengajaran untuk kita semua. Untuk makluman, kempen seterusnya akan berlangsung pada jam 12 tengah hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Hairul di dalam segmen yang kedua untuk menerangkan kempen cerita sungai kita pada kali ini ya. Kita bersama-sama dengan dua penceramah kita iaitu Ali Haziq, Saudara Ali Haziq dan juga Saudari Farah Syuhada akan memberi sedikit penerangan apakah itu kempen Cintai Sungai Kita. Tanpa melengahkan masa, kita persilakan penceramah-penceramah kita untuk menerangkan kempen tersebut. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Baiklah, di sini saya Muhammad Ali Haziq bin Isnin bersama sahabat saya Farah Syuhada binti Muhammad Zamri. Okey. Topik kita akan bincangkan pada hari ini adalah kempen Cintai Sungai. Objektif kempen ini diadakan adalah untuk menanam rasa tanggungjawab di kalangan masyarakat untuk bertindak dan mengambil bahagian dalam menjaga sungai yang dikongsi bersama. Yang kedua, memberikan kesedaran alam sekitar di setiap lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, mendidik masyarakat tentang teknik memelihara sungai. Yang keempat, memperkenalkan kepada orang awam tentang langkah dan amalan yang boleh menyumbangkan ke arah pengekalan kemudahan semula jadi sungai. Seterusnya adalah punca berlakunya pencemaran sungai. Pertama, pembuangan sampah sarap, melepaskan spesies haiwan yang tidak sepatutnya. Yang ketiga, pengurusan air kumbahan yang gagal diurus. Yang keempat, aktiviti pembalakan yang menyebabkan hakisan tanah. Dan yang kelima, pembuangan sisa-sisa kimia daripada kilang. Seterusnya adalah kesan-kesan pencemaran sungai. Yang pertama, menambah bebanan kerajaan. Yang kedua, menjejaskan industri pelancongan. Yang ketiga, menjejaskan kesihatan. Yang keempat, menjejaskan sumber pendapatan nelayan. Dan yang kelima, kepupusan kehidupan akuatik. Okey, saya berikan untuk bentangan seterusnya kepada sahabat saya. Silakan. Baiklah, terdapat banyak usaha-usaha untuk menjaga sungai kita. Antaranya ialah memupuk kesadaran masyarakat, pemerkasaan penguatkuasaan undang-undang, pembangunan secara lestari diasimilasikan, peranan media massa dalam menyedarkan masyarakat dan mewartakan sungai sebagai pusat komuniti. Terdapat banyak faedah menjaga kebersihan sungai. Antaranya ialah memperolehi sumber air yang bersih untuk kegunaan seharian,
Seterusnya, mengadakan aktiviti riadah. Selain itu, membolehkan hidupan air membiak dengan banyak. Di samping itu, membekalkan sistem pengairan yang sempurna kepada manusia. Dan akhir sekali, peningkatan sektor pelancongan dalam negara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Dengan ini berakhirlah sudah kita punya program kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami. Yang lebih datang daripada Allah, yang kurang datang daripada kami sendiri. Semoga kita bertemu lagi pada episod akan datang dalam rancangan yang lain. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.